salam warisan tentunya pagi ini. Sekali lagi anda bersama dengan saya Azrin dari Unit Komunikasi Korporat Jabatan Warisan Negara. Dan pagi ini yang macam kita janjikan semalam, saya akan bawa anda ke satu tempat yang istimewa di Pulau Pinang. Ya, kita berada di Galeri Melayu Pulau Pinang ataupun lebih dikenali sebagai Rumah Teh Bunga. Kenapa ada dua nama? Di mana lokasi rumah ini? Apa yang menarik tentang rumah ini? Itu yang kita akan bongkarkan pagi ini dan kita akan bagi tahu kepada anda semua tentang keistimewaan rumah ini. Seperti biasalah, takkan keseorangannya Azrin ni. Kita akan jumpa ada orang kat dalam tu. Jom ikut Azrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, jemput masuk. Ini dia. Kita masih lagi bersama dengan Cik Ardi dan juga Puan Syahira, pegawai ataupun Cik Ardi merupakan pengarah Jabatan Warisan Negara Zon Utara dan juga Puan Syahira merupakan kurator di Galeri Melayu Pulau Pinang. Wah, okey. Semalam kita dah panas-panas. Tengah panas di Sungai Batu dan juga Bengkalan Bujang. Hari ini kita sejuk-sejuk sikit, kita masuk rumah agam, mansion gitu. Jadi kepada anda, ini dia Rumah Teh Bunga ataupun Galeri Melayu Pulau Pinang. Sini Cik Adi. Nanti kan tak nampak pula muka handsome Cik Adi tu. Jadi Cik Adi dengan Puan Syira, boleh tak kita ceritakan kepada semua penonton live Facebook sekarang ni apa sebenarnya yang ataupun apa istimewanya rumah? Sebelum kita cerita, kita ke sini dulu macam biasa. Macam biasa. Macam biasa. Okey, macam biasa. Untuk statistik kita. Terima kasih Kak. Okey, saya akan buat ni front. Saya daripada KL. Okey. Okey, tunjuk. Boleh. Okey. Jadi maknanya saya nak kena bayar apa-apa ke ni? Percuma. Tak payah? Percuma. Okey. Percuma saja. Dengan percuma ni mesti ramai orang suka. InsyaAllah. Okey, jadi okey. Terima kasih Kak. Alright. Jadi kepada anda yang nak datang ke rumah Galeri Melayu Pulau Pinang ni ataupun Rumah Teh Bunga, boleh secara percuma. Percuma. Pukul berapa sampai pukul berapa? 8.30 pagi hingga pukul 4.30 petang. Okey, alright. Tak payah bayar. Tak payah bayar. Rumah ini terletak betul-betul di tengah-tengah George Town. Sementara anda jalan-jalan pergi makan ais kacang ke ais tingkap bagai pasal pok bagai nasi kandak. Nasi kandak kat sini. Anda bolehlah singgah ke Galeri Melayu Pulau Pinang. Macam mana kalau orang luar nak datang ni, kita nak bagi waste ke macam mana ke Puan Syirah? Boleh pakai waste, type saja Galeri Melayu Pulau Pinang ataupun Rumah Teh Bunga. Kedudukan rumah ni sebenarnya dengan tapak warisan dunia Georgetown hanyalah bersebelahan tapak sahaja. Kalau kita ikut signboard tapak warisan dunia tu, tak jauh, boleh jalan kaki saja, walking distance saja daripada Komtar. Tak jauh. Komtar. Tapi kalau di waktu tengah hari macam ni, nanti panas lik-lik sekarang ni kan. Saya tak pun apa, sediakan payung. Sediakan payung. Payung, okey. Tak kira hujan ataupun panas, payung kena tetap ada. Baik, okey Cik Adi dengan Puan Syirah, jom kita bawa penonton live Facebook. Jadi kepada anda jangan lupa, kalau ada anda ada sebarang soalan, boleh hantarkan menerusi komen di Facebook live kita sekarang ini. Jadi, okey. Berbalik kepada soalan tadi. Apa keunikan? Saya ingat. Okey, apa keunikannya rumah ni Puan Syirah? Okey, ceritakan sejarah. Rumah ni kalau kita lalu kita tengok kan besar, cantik. Rumah ni dibina pada tahun 1893. Sangat lama. Berapa? Satu lebih. Hang suruh cek. 120 tahun. Dia suruh kita kira. Dibina pada tahun 1893. Pemilik asalnya Tuan Abdul Wahab, duduk site saja. Kemudian dijual kepada keluarga Cina. Dia pun duduk lama, beberapa generasi. Kemudian diletakkan di bawah Amanah Raya Berhad. Dan kemudian kerajaan Malaysia beli. Dan sekarang inilah dia rumah di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan diberi tanggungjawab kepada Jabatan Warisan Negara untuk menjaganya. Tepuk tangan untuk Jabatan Warisan Negara. Tahniah juga kepada Jabatan Warisan Negara Zon Utara kerana berjaya menjaga rumah agam ini dengan cantik sekali. Kalau nak tahu cantik ke tak cantik, sekarang boleh kita jalan. Boleh, jom kita boleh ke sini. Kita jalan. Okey, kita tengok ada beberapa segmen. Berapa segmen dekat sini ni kita ada? Semua sekali kita ada 11 segmen. Ini yang pertama sekali. 2 tingkat kan? 2 tingkat, betul. Okey. Ini kita menceritakan tentang pembukaan Pulau Pinang. Okey, Puan Syirah tolong ceritakan dengan penonton Facebook Live
Dekat sini ni, kita ada ceritakan yang ada serba kat sini? sedikit berkenaan dengan bagaimana Pulau Pinang dibuka, bagaimana dari ceritanya daripada Kedah menjadinya Pulau Pinang. Okey. Okey, kemudian dekat sini kalau boleh tengok pada peta ini adalah peta di sebelah pulau. Kita ada menceritakan di setiap bahagian-bahagian itu, contoh di Teluk Bahang, di Georgetown, Jelutong, penceritaan pembukaannya. Pada tahun bila dibuka, siapa yang membukanya, kita ada perincikan di sini. Dan boleh juga tengok di sini sejarahnya macam mana daripada daripada Kedah kemudian menjadi Pulau Pinang, dan macam mana akhirnya mendapat nama Georgetown, apakah nama asalnya, kita ada ceritakan di sini. Kemudian di segmen yang belakang, di panel yang belakang ini, kita ada ceritakan berkenaan dengan Jawi Peranakan. Jawi Peranakan. Sedikit berkenaan dengan Jawi Peranakan. Biasa kita dengar Cina Peranakan kan? Cina Peranakan saya pernah dengar lah. Dah pernah jumpa pun Cina Peranakan. Tapi yang Jawi Peranakan ni saya masih ini first time lah saya dengar. Dekat sini kita ada ceritakan sikit berkenaan dengan Jawi Peranakan. Apa itu Jawi Peranakan? Siapa Jawi Peranakan? Kena datang sini. Ya, betul. Yes. Okey, jadi kalau anda nak tahu siapa Jawi Peranakan tu, bukannya tulisan Jawi, tapi bangsa Jawi. Ada cerita dia. Ada cerita, Ada cerita dia. Saya tak boleh nak cakap banyak-banyak. Kan cerita semua takut tengok FB Live sekarang. Alhamdulillah. Nanti kena datang lah. Tak apa. Jangan risau, percuma sahaja. Betul. Cuma ada sementara tu kita jalan. Ada tutup tak? Hari apa yang tutup? Kita tutup pada cuti umum peringkat kebangsaan dan negeri sahaja. Okey. Seterusnya kita ke segmen yang kedua, iaitu perniagaan. Okey, jom kita masuk sini ni. Nampak ada kedai emas di sini. Ada kedai emas ni. Hai, di saya sini- nak beli cincin meh. Boleh pilih, ada banyak aneka pilihan. Ini okey. Maksudnya ini apa ni? Pembuatan barang kemas, ini segmen perniagaan. Kita nak menceritakanlah pada ketika itu ramainya peniaga Melayu yang tinggal di Aceh Street yang membuat perniagaan seperti rempah ratus, makanan, pakaian, ubat-ubatan, minyak wangi, dan salah satunya adalah pembuatan emas. Kita ada ceritakan dekat sini apakah teknik yang digunakan untuk membuat emas, teknik-teknik yang digunakan, dan kita ada tunjuk juga apa penimbang yang digunakan pada ketika itu untuk menimbang emas. Tak samalah sekarang digital, ni kita tunjukkan, kita bawakan. Jadi kalau nak tahu, jangan beli, datang sini bukan nak beli emas lah. Ya, kita tunjuk je lah. Tapi nak ambil aura tu kan. Ambil mood zaman dulu-dulu ya. Contoh-contoh hiasan, corak. Yang ini bukan asli lah. Bukan asli. Okey, saya dah duduk sini dah bang. Cincin untuk saya saiz 13. Aduh, saya bagi tahu saiz 13 lah cincin saya. Mana tak? Okey, kita gurau-gurau. Jadi, sekiranya kalau anda nak tengok macam mana dulu-dulu Melayu dulu-dulu berniaga, inilah lebih kurangnya. Ada yang berniaga emas, ada yang Rempah ratus. Rempah ratus kita Jom kita seterusnya. Seterusnya. Okey, kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita ada 11. Ini segmen yang ketiga, iaitu perdagangan. Betul. Okey, perdagangan ni kenapa? Cik Adi, boleh cerita tak pasal perdagangan orang Melayu Pulau Pinang pada zaman dulu ni? Okey, perdagangan di sini untuk kita sediakan diorama. Diorama di pelabuhan, di mana kita ada perdagangan rempah ratus. Antaranya kita ada buah pala, rotan dan lain-lain lagi. Seterusnya kita juga ada seperti produk emas. Jongkong emas Jongkong ada juga emas pun kita kita pamerkan ada. dekat situ. Rotan dan kita juga ada bakul nasi kandar. Macam mana yang dikatakan pikul nasi kandar tu, ini kita bawakan periuknya dan juga rotan yang Rotan digunakan untuk menampung. Cuma Kayu kandar dia tak ada. kayu kandar je, tapi inilah dia. Ini bukan replika, ini adalah asli yang sebenar. Dan berusia lebih 100 tahun kedua-duanya. Betul. Okey, ni kita ada soalan daripada Fatin Ayuni dekat Facebook kita ni. Dia tanya, cuti umum memang tutup lah ya? Maknanya cuti umum peringkat kebangsaan dan juga negeri. Maknanya Contoh kalau macam meraihkan Hari Georgetown sebagai tapak warisan dunia, itu tutup. Itu tutup. Itu di peringkat negeri. Hari raya tutup. Hari raya haji pun tutup. Raya Cina pun tutup. Maknanya setiap sambutan ataupun cuti Perayaan, cuti umum lah. umum. Jadi kalau tak setiap hari Sabtu, Isnin hingga Satu Ahad pun kita buka juga. Sabtu Ahad pun. Satu Ahad pun kita buka juga. Okey, dibuka setiap hari kecuali cuti umum dan cuti kebangsaan, juga cuti negeri. Ya, Okey, betul. seterusnya kita ada jongkong emas saya nampak. Ini antara salah satu jugalah. Ya, perniagaan. Perniagaan perdagangan pada ketika itu. Okey, seterusnya. Sebelum kita masuk ke segmen yang keempat, kejap. Ni saya nak tahu ni.
Ini datangnya dari mana ni? Ini adalah pinggan-pinggan yang sebenar, bukan replika, sumbangan daripada peminatnya. Dia ada peminat tersendiri. Okey. Yang disumbangkan kepada kita dan kita kongsikanlah untuk melihat sendiri. Ini semua berusia 100 tahun lebih. Yang penting memang artifak, bukan replika. Bukan replika. Original. Okey. Saya nak bawa anda semua masuk ke dalam ni. Boleh tak kita nak? Sebab tadi saya jalan-jalan, saya nampak beberapa peralatan dapur yang unik. Okey, kita mulakan dengan yang ini. Ni apa ni sebenarnya Cik Adi? Teko-teko ni cerik besi. Baik. Yang ni kita ada teko barut. Teko barut ni biasa daripada kebudayaan daripada Eropah lah. Maksudnya golongan-golongan elit di Pulau Pinang banyak pakai benda ni. Maknanya dia air panas lah. Ya. Dia letakkan bara di dalam dia. Dan bersama air. Okey. Jadi sentiasa panas. Sentiasa panas. Jadi okey, ini teko. Gerengseng ni apa sebenarnya? Periuk tembaga. Dia terbuat daripada periuk tembaga. Periuk tembaga. Daripada tembaga. Okey, kalau boleh abang cameraman, kita pusing ke belakang abang cameraman. Ini dia. Antara yang paling tinggi ialah ini. Macam mana Cik Adi dia punya penceritaan dia? Okey, baik. Seperti yang saya dimaklumkan, yang tinggi ni biasa dia akan dibawa ke pelabuhan, iaitu dibagi kepada pekerja-pekerja yang booking makanan. Maksudnya dibawa daripada restoran, lepas tu dibawa oleh macam GrabFood lah sekarang. Okay. Zaman dulu pun ada GrabFood lah. Cuma maknanya setiap makanan, setiap lapisan ini adalah makanan untuk setiap orang. Ya, betul. Maknanya dia order dulu siap-siap dekat kedai ataupun restoran dan dihantar kepada pekerja-pekerja di pelabuhan. Biasa yang rendah-rendah ni. Yang rendah-rendah ni Puan Syirah? Yang rendah-rendah ni kita guna untuk sebagai buah tangan apabila kita melawat tetamu. Okey. Terutama hari puasa lah. Kita ziarah kan? Agak-agak berapa tahun dah usia? 100 tahun lebih semua di sini. Dan ini juga bukan replika, adalah yang asli. Yang asli. Baik. Okey, itu dia. Kalau anda nak tengok siang ataupun mangkuk tingkat ataupun siang dia kena sengau sikit. Saya pun sengau hari ni sebab semalam dah panas-panas terus tak sihat. Tapi tak apa, demi untuk anda, kita sihat tak sihat, kita jalan, kita teruskan memberikan informasi. Dan ini dia barang-barang yang agak kukur rare. Kelapa tangan. Kukur kelapa. Yang sekarang ni kita nampak yang depan tu je kan? Dari tepi. Okey, dia cerik tembaga, papan basuh, cuci baju. Tu kat tepi sungai lah. Betul. Okey. Grandfather's clock pun ada. Ni. Berfungsi lagi ke? Tung. Saya kalau tengah-tengah malam saya takut sikit bunyinya. Kita tutup. Tak ada. Kita tutup bunyi dia. Okey. Jadi kepada anda kalau nak tengok bahan-bahan ni, barang-barang unik, barang-barang lama, kepunyaan Melayu di Pulau Pinang, boleh datang. Jom, Cik Adi, bawa seterusnya. Kita ada segmen yang keempat, kelima. Kemudian kita akan ke atas. Okey, yang keempat. Okey, yang ini. Panggilan haji. Panggilan haji. Okey, di sini kita sediakan diorama untuk panggilan haji. Macam mana haji sangat popular. Ini naik kapal kan? Ya, ini naik kapal beg. di Pulau Pinang sebenarnya. Ni dia Puan Encik Azrin, beg yang digunakan pada ketika itu jemaah haji untuk bawa naik kapal. Ini beg dia. Kalau kita di rakan-rakan di Facebook tak dapat rasa beratnya, Puan Azrin kan boleh rasa beratnya nak pikul. Saya tak nak angkat. Iya. Saya ketuk je, anda dah boleh dengar dah betapa kuatnya. Iaitu beg ni bukan beg canvas ataupun beg kulit, tapi beg besi. Macam mana dengan baju-bajunya nak angkat dengan beg besinya? Betul. Kudarat orang ketika tu, kan? Kita bayangkan. Ya, betul. Ni kita nak ceritakanlah sikit. Pada ketika itu, pelabuhan Pulau Pinang adalah port yang digunakan untuk kapal-kapal haji membawa jemaah haji semua berlepas di Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang lah. Agak-agak berapa lama nak sampai ke Mekah tu? 3-4 bulan. Okey. Jadi inilah antara sejarah yang ada di sini, di mana dahulu kala
orang-orang Islam di Pulau Pinang ni nak ke Mekah, Tanah Melayu lah. Tanah Melayu. Tanah Melayu lah. Oh, keseluruhan Tanah Melayu datang ke Pulau Pinang Betul. untuk ke Mekah Betul. menaiki kapal laut. Ya. Okey. Itu kesemewaannya pada Ada ketika tiga pelabuhan sebenarnya, iaitu di Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kalau macam saya dari Perak tu memang Ke sini Pulau lah. Pinang lah paling Ke Pulau dekat. Pinang lah yang Okey, terdekat sekali. seterusnya kita ke segmen yang kelima. Politik dan pentadbiran. Okey, kita nak tengok siapakah pemerintah Melayu pada zaman itu. Okey, ini dia kita antaranya. bawakan sejarah kronologi tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Kita bawakan daripada bermulanya pada tahun 1997 Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad. Kemudian kita bawakan juga ke sini penceritaan tentang susur masa bermulanya perkampungan Melayu di sini, pendudukan Jepun dan berakhirnya bagaimana tanah Persekutuan Melayu mendapat kemerdekaan. Kita ada bawakan di sini penceritaan pendudukan Inggeris, Malayan Union. Kemudian kita bawakan juga kepada pelawat tentang gerakan yang terkenal di sini yang bersama-sama Pulau Pinang lah, ya, iaitu Pening Malay Association, Persatuan Sahabat Pena, Persatuan Melayu Seberang Perai. Inilah dia. Antara persatuan-persatuan yang sama-sama Kuat. menaikkan, Ya, betul. yang Di Pulau menaikkan Pinang. Pulau Pinang ni. Ya, betul. Okey, Puan Syirah, kita ada 2 tingkat. Cik Adi dia dah bagi sign. Kita Kita ke atas. apa yang ada di atas, Pak Haji saya balik dulu ya, Pak Haji kat sini. Kita naik ke atas. Okey, untuk naik ke atas kita kena Buka kasut. Okey, kita ada Baiklah. sediakan rak untuk susun di sini. Okey. Okey, kita boleh susun di sinilah. Alright. Okey. Okey. Kak saya naik dulu nak ikut? Tak nak. Okey, abang kameraman elok-elok ya. Wah, kayu dia pun masih lagi kukuh ya. Kayu tangga ni. Kalau kayu rumah kampung saya dulu ni dah bunyi dah. Kita dah pernah menjalani proses konservasi sebanyak 2 kali di 2 sini. kali. Okey, inilah dia ruang atas. Ruang tokoh-tokoh. Kita bawakan tokoh-tokoh yang Melayu Pulau Pinang Tokoh-tokoh Melayu Pulau Pinang. yang berasal dari Pulau Pinang, anak jati Pulau Pinang. Kita ada peringkat Kebangsaan negeri. kebangsaan. Okey, ini dia kita ada Tan Sri P. Ramlee. Yang ini mungkin kita kenal Syekh Abdullah Fahim. Ya. Okey. Jadi Inilah okey. Ni antara tokoh-tokoh Wajah-wajah. wajah-wajah kebanggaan Pulau Pinang. Penceritaan boleh dapat di panel ini. Kami tutup sekejap sebab tadi kami jalankan kerja-kerja pembersihan. Okey, kita alright, tutup sekejap. Baiklah. Okey, ini adalah Seterusnya? ruang seni bina dan persembahan. Kita bawakanlah penceritaan berkenaan dengan Boria. Biasa kot. Biasalah. Selalu Dok Boria. Dok Penang je, tengok Boria. Saya kenal seorang wakuh kita. Ya. Wakuh daripada Jabatan Warisan Negara iaitu Omara yang berasal daripada Pulau Pinang. Beliau merupakan tokoh tokoh orang hidup yang telah diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara dan di bawah juga Akta Warisan Kebangsaan. jadi itulah Boria ni memang terkenal di Pulau Pinang lah. Ni kita ceritakanlah macam mana penceritaan. Boria ni berasal daripada mana, siapa yang memperkenalkan, siapa yang persembahkan, apa kumpulan-kumpulan Boria yang terkenal dan apa peralatan yang biasa digunakan untuk alat-alat muzik yang lain. Kita Kalau boleh bawakan tengok di sini. yang di depan tu kita ada pakaian selalu orang Boria lah. Betul. Gaya Gaya-gaya dia. Ghazal Pati pun ada juga di sebelah kanan. Ghazal Pati ni pun saya pernah lihat persembahan dia memang agak memukau. Kan. Ghazal Pati dan ini dia 7.4 salah satu figura yang memang dikenali dan juga Betul. Tidak asing lagi Tan Sri P. Ramlee. Ya, Kita Allahyarham ceritakan Tan Sri P. juga nama sebenarnya, kelahirannya, bagaimana bermulanya kerjaya beliau menjadi seorang nampak pemuzik ni? yang terkenal. Kalau Kita abang ceritakan. kamera kita sekarang pakai kamera kecil je, dulu pakai kamera yang ni pusing-pusing. Kan? Kita ada radio lama, Piring kita hitam. ada piring hitam, biola, gitar. seterusnya. Bongo ada bongo. Bongo tak ada. Okey, seterusnya
Yang ke-8 ialah tokoh kesusasteraan. Pendidikan dan penerbitan. Okey, sini kita ada bawakan manuskrip yang diterbitkan oleh oleh syarikat penerbitan yang terkenal di Pulau Pinang. Ini ada manuskrip dia. Kita ceritakan juga berkenaan dengan sistem pendidikan yang dulu kita kenalnya dengan sekolah pondok, madrasah. Ini adalah tokoh-tokoh, tok gurunya, pengasas-pengasasnya kita perkenalkan juga. Dan ini kita bawakan juga kepada pelawat tokoh kesusasteraan. Nak kenal siapa dia? Siapa dia nak? Al-Hadi, siapa dia? Apa buku-buku karangannya? Kita bawakan di sini. Boleh tengok Profesor Muhammad Haji Saleh, pelajar sekolah kenal ni kot. Kemudian Datuk Nordin Hassan, nama-nama yang tidak asing lagi lah. Kita bawakan di sini. Di sini juga kita kongsikanlah serba sedikit buku-buku berkenaan dengan Pulau Pinang. Ada juga berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan contoh macam ini kan, pencetus kesedaran masyarakat Melayu, kita kongsikan juga di sini. Untuk rujukan bacaan di sini sahaja, tidak boleh dibawa keluar. Kita ada dua alat tu yang kita nampak macam agak asing. Berat ni, kalau tengok nampak macam kecil, tapi bila itu apa tu? Ini pun tak digerak-gerak lagi ni. Mesin tekan. Mesin tekan digunakan dalam proses penghasilan buku. Ini pun original kan? Original. Ya, bukan replika. Original, bukan replika. Kita ada 2 mesin tekan di sini. Satu lagi Puan Syira, Cik Adi, saya nak tanya, yang ini replika ataupun saya rasa ni original? Ini original. Original Ini adalah ya? original. Terbitan Jelutong Press. Tahun bila ni agak-agak dia punya? Kita kena semak dia terbitan Jelutong Press ni. Saya tak pasti, saya tak berapa pasti. Dia tak boleh buka balik. Tapi kita boleh tak semak. boleh dibuka. Lah. Kita boleh semak Kita Jelutong dah Press. ada once seal cannot be open. Like that. Okey, jadi kepada anda jangan lupa kalau sukakan tentang buku-buku ataupun terbitan-terbitan dari Pulau Pinang ni, boleh datang kat sini, naik je ke tingkat atas terus. Okey. Seterusnya, okey, yang ni ke-8, yang ke-9 ialah yang ke-9 kita bawakan berkenaan dengan penceritaan perkahwinan. Pakaiannya. Kita bawakan juga Tumpang di Palu, pengantin baru. Ini perkahwinan campur. Perkahwinan campur. Okey, ini antaranya gambar zaman dahulu kala. Perkahwinan di Pulau Pinang ini ya. kita kongsikanlah sikit berkenaan dengan adat perkahwinan orang Melayu, merisik, bertunang, bersanding. Begitulah. Ini antara contoh-contoh hantaran. Ya. Dulang-dulang hantaran. Dulang-dulang hantaran kan. Dan ini kalau boleh tengok ni katil pengantin yang ditekat menggunakan ni kan. Benang emas. Ini katil ini pun adalah katil yang sebenar, berusia lebih daripada 100 tahun. Kita katil bawakan besi, untuk lihat. Sekarang ni pun dah susah nak jumpa katil jenis macam ni. Ya, ya betul. Okey, ini dia. Tapi ini memang benang emas ya, Cik Adi? Ya, ya, benang emas. Sebenarnya ni almari pun almari lama-lama. Ya, maknanya kadang-kadang ni dari mana datangnya peralatan ni? Sumbangan daripada Tuan Haji Muhammad Mustaqim. Beliau memang seorang yang kolektor barang-barang lama dan peminat. Seorang memang minat dengan barang-barang ni. Okey. Maknanya terima kasih kepada kita ada dedication di sini dituliskan. Boleh. Ya, Jabatan Warisan Negara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Terima kasih, betul. kerana beliau telah pun berkongsi peralatan yang sangat bermakna. Betul kan? Okey. Untuk tutup tatapan next generation. Next generation. Okey, jangan lupa bawa anak-anak anda. Mesti dia orang pun tak pernah. Kalau saya tanya anak saya pun kan, kenapa almari dia macam ni? Berat almari dulu-dulu kan? Kayu berat. kan? Kita tunjukkan juga kepada penonton kita. Ini dia. TV lama ni. Betul. Dia kalau dia tutup dia ada sliding kan? Kita boleh demo sikit kot. Ini kan cara tutup dia. Puan Nazrin mungkin boleh buat di sebelah sana. Okey. Bismillah. Dulu kalau mak kata tutup TV. Kita tutup macam alat tak boleh buka. Kita tutup macam ni. Ketat sikit. Tak apa. Okey, maknanya dulu tutup TV. Kalau nak buka TV baru kita buka. Inilah dia. Dulu tak ada remote control ya? Ni tak ada ni nak button nak tekan TV 1, TV 2 tak ada. Puan Nazrin. Ketek kan pusing. Betul, tak ada tekan-tekan. Kena bangun, datang, pusing. Tak ada macam ni. Sekarang semua budak-budak macam ni je. Jadi, saya pernah tengok
cerita P. Ramlee yang macam ni. Tapi bila nampak betul-betul dengan mata kepala saya sendiri, saya macam rasa teruja. Boleh sentuh. Boleh sentuh. Maknanya jangan lupa datang dah. Kita tengok betul-betul Depan mata kita. Depan mata brand dia. Tu brand. Jom kita tengok Serika pula. Oh, Serika? sebelum tu nak tengok Okey. ni meja solid. Ini berapa ramai yang boleh kena angkat ni Ini batu mamar ni kan. Di gambar nampak besar, tapi kalau kita datang pegang, berapa orang ni untuk Nampak abang menggerakkan. kamera dekat dalam tu. Okey, tak apa, kita tunjukkan muka abang kamera juga. Berpeluh-peluh abang. Jadi ini adalah antara contoh meja solid yang digunakan oleh Bangsawan lah kita katakan. Bangsawan Pada ketika itu. Orang dia. Tapi macam sekarang ni kan, kalau meja solid kita ada lampu kat sini. Keliling kan. Itu sekarang, itu moden. So, itu dah beza dia. Banyak perbezaan dia. Meja solid sekarang dan lama-lama dulu. Ukiran kan? Ni nanti kan kalau kita ukiran-ukiran. kalau ada ni bolehlah simpan perfume dekat sini. Barang makeup dekat atas kan. Betul. Okey. Jadi ini dia. Yang ke-10 ialah busana. Busana Kita Melayu. bawakan, betul. Kita bawakan dekat sini kain yang digunakan, tata cara hiasnya bagaimana kita bawakan. Kemudian yang ni mesin. Special kita. Mesin jahit. Mesin jahit. Singa. Ui, Rasa-rasanya Lama ramai ni. penonton kita yang ada nostalgia dengan mesin jahit ni, walaupun masih muda sekarang tapi pada zaman kanak-kanaknya masih ada nostalgia. Macam saya. Di mana fungsinya kita pada ketika itu? Di sini. Di situ. Saya tolong opah saya, arwah opah saya, dia ada satu mesin macam ni. Nanti kan dia pusing sini, okey Lin, tekan. Saya pun di situlah fungsi kita. Ya, betul, di bawah fungsi kita. Dia pun macam itulah, pegang kainnya. Okey. Untuk semua yang ini mesin singa ni pun berusia lebih daripada 100 tahun. Dan disebabkan oleh orang yang sama. Orang yang sama. Tuan Haji Muhammad Mustaqim. Okey, dan ini dia, setrika-setrika. Sedekat Aram. Setrika Kita Aram. bawakan 3 saiz yang berbeza, boleh pilih. Nak angkat ni pun bukan calang-calang juga ni. Ni ringan sikit. Ini paling berat ni. Tu paling berat. Okey, tak angkat lagi. Tak angkat kita. Jadi okey, itu dia antara bahan-bahan yang menarik dan juga ialah yang istimewanya rumah ini. Satu lagi Puan Azrin, kita dah tinggal. Apa dia? Tepak sirih. Tepak sirih. Saya malu sikit kalau tepak sirih. Ni macam nak kahwin je ni. Mari kita bawakan sekarang ni kan adat apa Encik Adi? Adat meminang, merisik kan? Tadi dah beli cincin. Ini sekarang ni acara seterusnya. Acara seterusnya. Upacara seterusnya. Kita ada tunjukkan, kita labelkanlah dekat sini tepak sirih yang mana, kacip yang mana, gobek yang mana, ketul, lesung, tumbuk ubat dan sebagainya. Okey, saya pun baru tahu ni. Sebab yalah kita pun zaman sekarang ni kita jarang ada tepak sirih yang besi, tradisional. tradisional tu kan? Tembaga, betul-betul daripada tembaga kan. Jadi betul. itu dia. Terima kasih kepada Encik Adi dan juga Puan Syira. Jadi kepada anda semua jangan lupa sekiranya anda datang ke Pulau Pinang, datang dan singgahlah ke Galeri Melayu Pulau Pinang ataupun Rumah Teh Bunga di Jalan Hutton. Ya, betul. Ya, okey. Apa lagi yang nak anda kongsikan bersama dengan Kebetulan tadi Puan Azrin ada sebut berkenaan dengan Rumah Teh Bunga. Kenapa Rumah Teh Bunga tu kan? Dia kenapa teh bunga ke ataupun galeri ke macam mana? Rumah Teh Bunga ada beberapa teori lah kata dia. Pertama kata dia berdasarkan kepada warna bangunan ni seperti teh bunga. Satu. Okey. Kedua kata dia dikaitkan dengan suri rumah pemilik bangunan ni dulu. Puan Teh Bunga. Tuan Abdul Wahab. Tuan Abdul Wahab. Dan seterusnya daripada Puan Syairan yang ketiga. Saya dapat juga penceritaan daripada pengunjung yang juga merupakan generasi seterusnya yang duduk di rumah ini. Beliau maklumkan Rumah Teh Bunga itu adalah gelaran yang diberikan kepada Tuan Abdul Wahab. Penduduk-penduduk sini panggil jiran-jiran mereka lah kan, panggil Tuan Abdul Wahab sebagai Teh Bunga. Jadi dia kata, awak jauh benar nama dia Abdul Wahab, Teh Bunga. Abdul Wahib, Abdul Wahab ada? Tak ada, satu saja. Saya ingatkan macam cerita P. Ramlee, Abdul Wahid, Abdul Wahab semua ada kan? Ya, Okey, betul. maknanya Tuan Abdul Wahab merupakan pemilik rumah ini Yang dan pertama, gelaran yang diberikan pada zaman dahulu ialah Teh Bunga. Kepada Tuan Abdul Wahab. Okey, itulah versi-versi yang pelbagai versi betul. kenapa Kita rumahnya kumpulkan di ni. Betul. Baik. Jadi seterusnya kepada anda jangan lupa sekali lagi datanglah ke Pulau Pinang, datanglah ke Rumah Teh Bunga ataupun Galeri Melayu Pulau Pinang untuk mengetahui inilah sejarah Melayu
di Pulau Pinang. Dan sekiranya anda kalau ada yang daripada sekolah nak datang sini, boleh hantarkan permohonan. InsyaAllah Cik Adi sendiri akan turun berikan penerangan dengan Puan Syirah, sebab Puan Syirah ditugaskan di sini kan. Kami juga ada menerima rombongan-rombongan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar IPTA. Kalau kata maklumkan awal, insya-Allah kita tak ada masalah, kita akan bawa pusing beri penerangan. Okey. So walaupun sejuk di dalam rumah ini, saya masih berpeluh-peluh sebab kegairahan melihat bahan-bahan lama itu memang menyeronokkan. Jadi jangan lupa anda juga boleh mengalami keseronokan seperti saya. Datanglah ke Galeri Melayu Pulau Pinang. Dan jangan lupa apa-apa sebarang pertanyaan, apa-apa info yang anda ingin tanyakan kepada kami ke ataupun soalan, boleh hantarkan ke info@heritage.gov.my. InsyaAllah kami akan menjawabnya di situ. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada Encik Adi dan juga Puan Syahira. Nanti kita akan bertemu lagi di Facebook Live yang akan datang. Kat mana? Kita tunggu. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Jom kita sambung jalan. Ini kau nak siapa dah?